Baik ya, kita mulakan suratul Hajj ayat 23. Boleh kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudakhilu, ia masukkan, alladzina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihat, akan amal-amal soleh. Jannatin, kebun-kebun syurga. Tajri, ia mengalir, min, daripada, tahtiha, bawahnya, al-anhar, oleh sungai-sungai. Yuhallawna, mereka dihiaskan, fiha, di dalamnya, min, daripada, asawiro, gelang-gelang, min, zahab, daripada emas, walu'lu'a, dan mutiara-mutiara, walibasuhum, dan pakaian mereka, fiha, di dalamnya, harir, ialah sutera halus. Semak semula. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya Allah, ia masukkan akan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar, ke kebun-kebun syurga, ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka dihiaskan di dalamnya, min asawiro, daripada gelang-gelang, min zahabin, daripada emas, walu'lu'ah, dan mutiara-mutiara. Artinya, ya, di syurga ini, ya, ada hiasan, ya, untuk perempuan, ya, mana kalau di dunia, ya, gelang, emas, mutiara menjadi satu kebanggaan dalam hiasan kehidupan perempuan. Maka di akhirat pun, ia tersambung, ia mengenai tentang hiasan ini, ia bersambung lagi dengan hiasan ini, iaitu mereka akan memakai, ya, gelang-gelang daripada emas dan juga mutiara, jadi hiasan dalam, ya, oleh penghuni-penghuni syurga, ya.
Jadi kalau yang di dunia tak pernah merasa emas, gelang emas, dia tak pernah memakai mutiara, ya, maka dia di syurga besok, ya, mereka tidak akan cemburu. Masing-masing dia akan dihiaskan dengan hiasan-hiasan emas dan mutiara ini. Mana di antara satu dengan yang lain tidak akan ada rasa cemburu, dengki atau iri hati. Ya, tak ada. Sebab ya, kedengkian itu telah dicabut oleh Allah Ta'ala dalam setiap penghuni syurga. Mana dia tak ada lagi sifat itu. Sifat cemburu, sifat sakit hati, tak ada. Ya. Walibasuhum, dan pakaian mereka fiha di dalamnya harir, sutra halus. Ya, mana ya, pakaian pun ya sudah diterangkan, ya, iaitu ya pakaian yang dipakai dalam surga adalah pakaian sutra. Ya, kalau di dunia kita kenal sutra adalah pakaian yang mahal. Ya. Jadi ya, pakaian itu akan menjadi resmi untuk ahli syurga. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat selanjutnya, ayat yang ke-24 ya. Tadi 23, ini 24. Wahudu, dan telah dipimpin mereka. Dan telah dipimpin mereka ilat toib, kepada yang baik. Minal qauli, daripada perkataan, wahudu, dan telah dipimpin mereka ila, kepada siratil hamid, jalan yang terpuji. Semak semula. Wahudu ila thayyib minal qauli, dan telah dipimpin mereka. Mana di dunia mereka sudah dipimpin kepada yang baik daripada perkataan. Bahasa macam ni kita katakan tak tersusun atau terbalik, tapi itu nahu dia macam tu. Jadi maksudnya ialah perkataan yang baik. Iaitu maksudnya mereka telah dipimpin di dunia dengan kalimah yang baik atau perkataan yang baik, iaitu kalimah mentauhidkan Allah, iaitu la ilaha illallah dipegang daripada ya awal kesedaran sampailah kepada ya kesudahan hayat. Itulah kalimah yang baik, ya, dengan mengakui di dunia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah kalimah yang sebenar-benar, ya, yang baik, yaitu kalimah tauhid. Wahudu ila siratil hamid, dan telah dipimpin mereka ke jalan yang terpuji. Jalan yang terpuji itu jalan yang menuju kepada Allah. Itulah jalan yang terpuji. Jadi menuju pada Allah dengan melalui agamanya, yaitu agama Islam yang telah diredai oleh Allah. Ayat 25, ya, sambung. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, wa yasudduna, dan mereka menghalang, dan mereka menghalangi, an, dari sabilillah, jalan Allah.
wal masjidil haram, dan Masjidil Haram. Allazi, yang ja'alnahu, telah kami jadikan akannya, linnas, bagi manusia, sawaan, adalah bersamaan, al-akifu, yang duduk tetap, fihi, padanya, wal badi, dan yang jauh, waman, dan barang siapa, yurid, ia berkendak, fihi, padanya, bil had, dengan melakukan larangan, bizulmin, dengan zalim, nuzikhu, kami rasakan akannya, min, daripada, azabin alim, azab yang amat pedih. Baik, saya masuk mula. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir mereka, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Ya, orang yang menuju jalan Allah untuk mentaati Allah dihalangi. Ya, mereka kufur, ya, dan menghalangi orang nak beragama dengan agama Allah. Wal Masjidil Haram, dan juga menghalangi Masjidil Haram daripada dimasuki oleh orang-orang yang nak beribadat di Masjidil Haram. Allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akif, yang telah kami jadikan akannya bagi manusia. Sawa adalah bersamaan. Al-akifu, akifu daripada perkataan itikaf. Itikaf kan kita duduk tetap situ, ya, itikaf. Itu maknanya orang yang duduk tetap. Fihi, padanya, wal barid, dan yang jauh. Ya, Allah telah menjadikan Masjidil Haram ini, ya, bersamaan untuk manusia, baik yang, ya, duduk tetap di sana atau kepada orang yang jauh. Dalam segi, ya, melakukan ibadat tadi tidak ada bezanya. Kalau, ya, melakukan umrah atau haji, baik yang duduk tetap atau yang jauh, tetap memakai ihram. Ya, tak ada istimewa orang yang, ya, berniat untuk melakukan umrah dan haji itu, ya, dengan tidak ada, ya, niat memakai ihram, tak ada. Jadi sama.
Wa may yurid fihi bil had, dan barang siapa yang berkendak padanya dengan had ini dengan melakukan larangan atau kejahatan, bizulmin, dengan zalim, nuzighu min azabin alim, kami rasakan akannya daripada azab yang amat pedih. Bagaimana Abrahah niat nak runtuhkan Kaabah. Apa jadi kepada mereka, kepada bala tentera mereka? Tak ada siapa pun orang Quraisy berani melawan. Allah turunkan burung yang membawa senjata, kita katakan senjata kimia lah, atau senjata yang ada kuman atau ada virus. Bila mengenai mereka, batu yang mengenai mereka, semuanya daging mereka dimakan dek ulat, macam tu lah. Habis tinggal tulang. Ini peringatan atau buat pelajaran kepada orang yang kemudian jangan sewanang-wanangnya nak niat untuk meruntuhkan Kaabah. Sejarah Abraha itu pun jadi tauladan patutnya. Baik, sama lagi ayat 36, waiz, dan ingatlah di waktu. Bawa'na, telah kami beri tempat. Setelah kami beri tempat li Ibrahim, bagi Ibrahim, makanal bait, di tempat al-bait, Baitullah, al-bait, Baitullah. An, bahawa la tusyrik, jangan engkau sekutukan, bi, akan daku, syai'an, dengan sesuatu, wa tahhir, dan bersihkanlah oleh engkau, baitia, akan rumahku, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina, dan orang-orang yang berdiri, dalam bracket solat, war rukai, dan orang yang rukuk, as-sujud, sujud. Baik, saya masuk semula. Wa iz bawwa'na, dan ingatlah di waktu telah kami beri tempat, li Ibrahim, bagi Ibrahim, makanal bait, di tempat Baitullah. Allah telah menempatkan Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar, anaknya Ismail, di mana? Yaitu di Baitullah. Itulah tempat
ya, mula-mula anak beranak ni duduk, ya. Tempat yang gersang dan tidak ada orang, tempat tak ada penghuni, itulah, ya, Baitullah. Tempat tidak ada siapa menghuni kat situ, musafir pun tak lalu, ya, kat situ. Tapi ya, Allah telah memberi tempat untuk Nabi Ibrahim supaya meletakkan keluarganya di situ. Sebab kalau dia duduk di negeri yang orang sudah ada, sudah tentulah, ya, kita datang kemudian ni kenalah ikut kehendak orang yang terawal kat situ. Ya, undang-undang ada di tangan mereka, adat ada di tangan mereka. Jadi nak tak nak kita kena ikut, ya, adat mereka. Kalau adat mereka menyembah berhala, ya, ikutlah adat mereka menyembah berhala. Itu yang Nabi Ibrahim, ya, tidak senang. Mana-mana negeri, ya, semua mereka bertuhankan berhala. Sebab itu diletakkan Zurat ini dan salah satu tempat yang tak ada orang. Ya, apa tujuannya? Supaya dia adalah jadi orang yang pertama menerokai tempat itu dan, ya, membersihkan diri daripada mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang kemudian kena ikutlah. Orang yang dah ada kat situ kena hormat orang yang ada kat situ. Itu tujuannya. Allah tusyrik bi syai'an. Bahawa jangan engkau sekutukan akan daku dengan sesuatu. Ini tauhid. Mana tidak dibenarkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tahhir baitiya lit-taifin. Dan bersihkanlah oleh engkau akan rumahku. Rumah di situ, ya, Baitullah. Itulah rumah kepunyaan Allah, ya, Baitullah ini. Allah perintahkan supaya bersihkan rumah itu, rumahku, ya, rumah kepunyaanku, iaitu Baitullah itu, lit-taifin, lit-taifin, ya, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina waruka'is sujud, dan orang-orang yang berdiri, yakni berdiri melakukan solat, dan orang yang rukuk sujud. Ini Baitullah yang Nabi Ibrahim, ya, telah, ya, meletakkan, ya, umatnya untuk mentauhidkan Allah. Jadi, ya, Baitullah itu hanya sekadar kiblat. Kita tak sembah Kaabah. Kita hanya nak mencari arah Kaabah, arah kiblat. Kalau kita solat, apa yang kita nak cari? Ialah kita nak cari arah kiblat di mana. Ya. Sebab Kaabah itu dijadikan sebagai kiblat untuk orang-orang Islam seluruh dunia. Kalau kita sembah Kaabah, tiap rumah mesti ada Kaabah kecil. Ya, kat Arab Saudi Kaabah besar. Tiap rumah orang Islam mesti ada Kaabah kecil. Kerana apa? Kalau kita sembah Kaabah, ya, oleh kerana kita jadikan Kaabah itu bukan sembahan, itu hanya sebagai, ya, kiblat untuk kita menghadap. Ya. Kalau tak ada satu arah yang kita tuju, sudah tentulah manusia di dunia ini solat merata-rata kiblatnya. Ya, jadi, ya, jadi adanya Kaabah tadi, satu dunia berpusat menuju ke situ, arah ke situ. Ya. Jadi kena ingat, ya, perkataan yang dikatakan bersihkanlah rumahku bukan sekadar bahasa, ya, macam kita bersihkan kotoran. Ya, bukan sekadar itu. Kalau mula-mula Kaabah ni, ya, memang
pasir, tak ada simen. Ya, mana yang kita pijak tu semuanya ya adalah pasir. Zaman moyang-moyang kita dulu pergi Mekah, keliling tu tak ada marmar. Semuanya pasir. Ya, kalau nak dikatakan kotor, ya, itu kotor. Tapi sebenarnya bersih di sini ialah suruh bersihkan rumah Allah ini ya daripada berhala-berhala. Itu makna bersih di sini. Mana suruh bersihkan ya Baitullah itu daripada berhala-berhala. Jangan sampai ada berhala di situ. Ya. Maka sampai sekarang lah ya Kaabah ia tidak ada satu berhala di atasnya ataupun di sampingnya. Ya, terpelihara. Ya, tidak ada berhala-berhala kat situ. Ya. Baik, kita sambung lagi. Wa'azzin. Dan azin ni daripada perkataan azan. Ya. Kita sebut azan. Azan. Ya. Azan kita sebut azin. Wa'azzin. Dan beritahulah oleh engkau. Dan beritahulah oleh engkau. Finnas. Pada manusia. Bil haji. Tentang haji. Ya'tuka. Mereka datang kepada engkau. Rijalan. Berjalan kaki. Wa'ala dan atas. Kulli tiap-tiap. Dhamirin. Unta yang kurus. Unta yang kurus. Ya'tina. Mereka datang. Min kulli. Daripada tiap-tiap. Fajjin. Penjuru. Amik. Yang jauh. Baik, saya mak semula. Wa'azin finnas. Dan beritahulah oleh engkau finnas. Pada manusia. Bil haji tentang haji. Ya'tuka rijalan. Mereka datang kepada engkau. Berjalan kaki. Wala kulli dhamirin. Dan atas tiap-tiap unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang daripada tiap-tiap penjuru yang jauh. Ini adalah i'lan. Ya, i'lan mengenai tentang haji. Ya, kalau haji itu boleh dibuat di tiap-tiap negeri, tiap-tiap negara. Tak payahlah susah payah kita ke Mekah. Ya, jadi kerana haji itu tak boleh dibuat di negara masing-masing, hanya yang boleh dibuat di Mekah, maka ya kita pergi ke sana. Itu seruan haji ni, i'lan haji ni dah ada dalam Quran. Iaitu untungnya Arab Saudi. Arab Saudi ni dia tidak perlu mengiklankan pelancong-pelancong datang ke Arab Saudi. Tak payah. Ya, manusia sedunia
menunggu-nunggu bila visa Arab Saudi bagi. Ya. Bila peluang atau visa Arab Saudi izinkan untuk datang ke sana. Tak payah dia nak mengiklan-iklankan. Kita, negara-negara lain, terpaksa berlumba-lumba mengiklankan keindahan, kecantikan dan berbagai-bagai keistimewaan negara masing-masing. Supaya apa? Supaya pengunjung-pengunjung datang ke sana, pelancong-pelancong datang ke sana. Begitu juga negara kita. Berjuta-juta mengiklankan tentang Malaysia ini di luar negara. Tapi hakikatnya ramai ke yang datang berkunjung ke Malaysia sebagaimana orang berkunjung ke Arab Saudi? Tak ada. Itulah kelebihan Allah berikan kepada kerajaan Arab Saudi. Kerana mereka punya Kaabah. Jadi orang nak pergi sana kerana Kaabah di sana. Tak payah nak dielan-elankan. Allah dah elankan dalam Al-Quran. Mereka buat sajalah tempat-tempat penginapan. Buatlah sebanyak-banyak hotel. Tetap akan penuh. Tak perlu kepada nak mengelan-elankan hotel. Penuh hotel-hotel mereka. Tak payah nak dielankan. Inilah keberkatan negara padang pasir, iaitu Arab Saudi. Satu dunia, orang satu dunia, semua mencari bila nak pergi ke sana. Menunggu kelulusan bila nak boleh pergi ke sana. Dan di sini diterangkan, ya'tu kari jalan wala kulli dhamirin. Mereka datang kepada engkau ya Muhammad dengan berjalan kaki dan atas tiap-tiap unta yang kurus. Kenapa disebut unta yang kurus? Kerana perjalanannya jauh. Kalau daripada Madinah bawa unta pergi ke Mekah, sampai Mekah unta dah kurus. Dalam perjalanan dah kurus unta tu. Itu maknanya jauhnya berjalan. Kita sekarang ni kemudahan dah banyak, kenderaan-kenderaan yang laju banyak. Jadi kita tak terasa sebagaimana dirasai oleh orang-orang dulu. Orang Madinah kalau nak pergi Mekah, berminggu-minggu baru sampai ke Mekah. Kadang lama berehat sampai sebulan pun baru sampai Mekah. Perjalanan, bayangkanlah kita kat sini, tempat kita ni dikatakan Madinah. Mekah kat mana? Kat Penang sana. Mekah kat Penang. Cuba kita jalan kaki sini ke Penang, berapa lama? Jalan kaki atau kita bawa unta. Unta pun bukan mesti dinaiki. Tak ada. Kadang unta hanya untuk bawa bebanan. Bawa bebanan makanan-makanan dan sebagainya. Bukan kita naiki unta tu pun. Jadi macam itulah susah payahnya mereka sampai unta pun dikatakan kuli dhamirin. Dhamirin tu makna unta yang kurus. Ya'tina, mereka datang min kulli fajin amik, daripada tiap-tiap penjuru yang jauh. Sampai penjuru dunia orang datang ke Arab Saudi. Kerana apa? Di situlah adanya Mekah, adanya air Zam-Zam. Tak ada di tempat lain tu yang kelebihan Arab Saudi. Pertama, adanya Mekah, adanya Kaabah. Yang kedua, kerana adanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam tak ada di tempat lain. Itu keistimewaan dia. Itu orang pergi ke sana kerana nak beribadat, nak dekat diri, nak tengok sendiri Kaabah. Sebab fadilat solat di sana tu begitu banyak.
Sebab itu dia alang-alang pergi sana. Ya, kita tak lepaskan solat 5 waktu. Ya, sebab fadilatnya besar. Ya, sampai 100 ya, ribu. Ya, dia punya bandingan. Mana tak nak berebut-rebut kat sana. Ya. Baik ya, kita semak tata bahasa dia sekejap ya. Ayat yang akhir, daripada ayat yang akhir ni kita cuba tengok perkataan ya, amikin. Amikin tu ya. Cuba kita cari perkataan amikin dalam kamus ya. 3 huruf dia apa? Amikin. Ain lagi? Ain mim qaf. Okey, cuba cari dalam kamus huruf ain. Ya, ain. Pa, qaf, kaf, lam, ain, rin. Mana tu ain, rin? Tozo, ain, rin. Ada jumpa ain, carilah ain mim. Siapa dah jumpa, bagi tahu ya. Ain, mim. Qaf, kaf, lam, mim. Jauhlah sikit. Qaf, kaf, lam, mim. Jadi kena cari pa, qaf, kaf, lam, mim. Jadi ain, mim, qaf. Siapa jumpa? Ain, mim, ro. Ain, mim, ro. Dah dekat lah tu. Ain, mim, qaf. Muka surat 250 cuba buka. 250. Sebelah kiri. Sebelah kiri, bawah. Daripada bawah, 2, 4, 6, 7. Baris ke-7 daripada bawah. Amuko, yakmuku, ataupun amiko, ataupun amiko, yakmaku. Masdarnya umkon, amakotan. Ya. Kemudian bawah sekali ada perkataan amik. Bawah sekali fajin amik, bawah sekali. Mana yang dalam. Yang dalam itu maknanya dalam tu jauh lah. Kalau telaga tu dia jauh ke dalam. Kalau penjuru, amik maknanya penjuru yang jauh. Daripada penjuru yang jauh. Macam tu. Baik, kita ambil semula kepada madinya ya. Kita ambil perkataan ya. Amuko, yakmuku. Yakmuku. Kalau amuko, isim fa'ilnya apa? Amuko. Amuko, isim fa'il. Lupa ke? Panjangkan ain dia. Buka amikun. Amikun. Isim maf'ulnya dah betul lah tu. Amikun isim maf'ul pula. Ma'mukun. Isim makan zaman. Ma'makun. Isim alat ke bawah. Mi'makun. Ya. Cuba ulang. Makan zaman alat. Ma'makun, mi'makun. Mi'makun. Mana mi'makun tu alat. Ya. Alat yang jauh.
Baik, lain perkataan nak biasakan lagi sebelah muka surat 251 atas sekali. Atas sekali. Amila ya'malu amalan. Amalan. Itu maknanya amalan tu masdar ya. Amila ya'malu. Jadi perkataan yang sama dengan amila ialah perkataan sona'a. Amila sona'a. Bawah dia tu. Amila istaghola. Ya, itu makna yang bersamaan. Okey, kita ambil amila dulu. Macam mana isim fa'il amila? Amilun. Mana yang bekerja. Yang mengamalkan. Isim maf'ul? Ma'mulun. Amilun ma'mulun. Makan zaman alat. Ma'malun, mi'malun. Dua-dua atas, kemudian yang ketiga bawah. Ma'malun, mi'malun. Mi'malun. Ya. Baik, ulang sekali lagi. Isim fa'il, isim maf'ul. Amila. Dengan isim maf'ul sekali. Amilun ma'mulun. Makan zaman alat. Mi'malun. Ya. Ya. Ma'malun makna satu makan, satu zaman. Apa makna ma'malun? Makan. Isim makan. Tempat apa? Tempat beramal, tempat bekerja, tempat berbuat. Ya. Tempat beramal, tempat bekerja. Okey, kalau isim zaman? Masa beramal. Kalau isim alat? Alat beramal. Pernahkah kita dengar bila sekolah selalu dalam sekolah disebut ya bilik makmal? Jumpa tak? Bilik makmal tu dia ambil daripada bahasa Arab. Isim makan. Makmalun tu makmal. Cuba wakafkan makmal. Kan? Makmal. Bilik makmal. Itu Arab lah tu. Ya, tempat beramal. Tempat bekerja. Tempat beramal, ya, dinamakanlah makmal, ya. Bilik makmal, ya. Okey, satu lagi pelajaran ya kita tambah dengan isim tafdil. Isim apa namanya? Tafdil. Sebut. Tafa dot yalam. Dot yalam. Tafa dot yalam. Tafdil. Tafdil ni maknanya lebih. Dalam terjemah mesti letak lebih. Kalau buat lebih buat. Kalau makan lebih makan. Macam tu. Ya. Satu lagi namanya isim mubalaghah. Isim mubalaghah. Macam mana ejaan mubalaghah? Mim ba alif. Lam ghin ta. Lam ghin ta marbuta. Ta bulat. Mim ba alif mubah. Lam ghin ta. Ta simpul ya. Itu namanya ta marbutah. Bunyikan mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya tersangat. Kalau sifat Allah maha.
Kalau sifat Allah diguna maha. Kalau yang lain kita katakan tersangat. Ya. Baik, kalau kita nak jadikan isim tabdil, amila. Tengok ya. Amila nak jadikan isim tabdil, tambah alif di awal. Bunyikan atas. A'malu. Tambah alif di awal. Ain mim lam. Tambah alif, bunyikan a'mal. Jangan baris ikut baris asal ya. Baris asalnya baris bawah. Amila. A'milu. Salah. Ya, a'malu. A'malu. Maknanya lebih beramal. Lebih apa? Lebih beramal. Jadi wazan dia tambah alif saja. A'malu. Ya. Kalau nak jadikan mubalaghah, tambah alif di tengah. Ya, tambah alif di tengah. Ain, mim, alif, lam. Ain, mim, alif, lam. Bunyikan ammalun. Ada sabdukan mim. Sabdukan mim. Ammalun. Mim tu sabdu ya. Sabdu. Ada sabdu. Ammalun. Kalau isim tabdil apa tadi? A'malu. Kalau isim mubalaghah, ammalun. Itu maknanya tersangat mengamalkan. Tersangat beramal. Tersangat beramal. Lebih beramal, tersangat beramal. Ya. Baik, isim fa'il, isim maf'ul. Makan, zaman, alat. Satu, yang dua lagi apa ni namanya? Tabdil mubalaghah. Tabdil mubalaghah. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan, zaman, alat. Sekali 3 sebut ya. Makan, zaman, alat. Ya. Kemudian tabdil mubalaghah. Tabdil mubalaghah. Ya. Isim tabdil tambah alif saja. Alif, ain, mim, lam. Tabdil tak ada sabdu. Alif alif di pangkal a'malu. Kalau tabdil mubalaghah alif di tengah. Ada sabdu. Ya. Kalau sebut tabdil ingatkan mubalaghah. Ya. Tabdil mubalaghah. Baik, muka surat 246. 246 sebelah kanan baris ke berapa ni? 2468. Baris yang ke-8. Daripada atas. Aqama yaqumu akman. Aqama yaqumu akman. Ingat dalam Quran kita jumpa perkataan akim. Ya, yang mandul. Akim ya. Bawah dia ditulis akimun. Itu maknanya ya. Rajulun akimun, lelaki yang mandul. Rajulun akimun. Baik, sekarang kita tengok aqama dulu. Madi aqama. Ya. Sebelah kanan. Muka surat dah jumpa belum? 246. Sebelah kanan. Atas baris yang ke-8. 2, 4, 6, 7 dengan 8, 7.
7. Macam mana nak buat isim tabdil? Isim tabdil aqamah. Jangan bariskan atas akhirnya. Kalau akhir baris atas jadi fi'il madhi. Aqama jadi fi'il madhi. Bariskan depan. Aqamu. Aqamu. Ya, kalau isim mubalaghah aqamun tambah alif, alif tengah. Aqamun. Aqamun. Ya. Aqamun. Jadi kalau aqamu, itu makna lebih mandul. Aqamun terlampau mandul. Bahasa dia. Ya. Senang senang nak ingat, ya. Kemudian kita sambung lagi perkataan lain yang biasa kita jumpa di sini. Sebelah kiri 247. Ayat muka surat 247. Tengah-tengah betul. Alimah. Alima ya'lamu ilman. Kan biasa jumpa ni. Alima ya'lamu ilman. Macam mana nak buat isim tabdil alima? Jangan ikut baris tengah, jangan diikutkan. Baris tengah tu baris bawah. Dia kena baris atas. A'lamu. Walaupun dia baris bawah, dia kena naikkan atas juga. Kalau isim tabdil. A'lamu. Jangan matikan ya. A'lamu. A'lamu. Maknanya apa? A'lamu. Lebih mengetahui. Lebih mengetahui. Kalau isim mubalaghah macam mana? Macam sekolah tadika. sekolah tadika belajar mengeja. Alamun. Alamun. Buka muka surat 248 sebelah dia. Baris yang ke-24, baris yang ke-5. Kanan. Apa bunyi? Alamun. Itu isim tabdil lah tu. Apa maknanya? Ini untuk Allah. Untuk Allah yang maha mengetahui. Kalau untuk Allah, kita terjemah maha. Yang maha mengetahui alamun. Ataupun sifat Allah alim. Itu semua mubalaghah. Ya. Jadi nak jadikan mubalaghah tambah dengan sabdu dan alif. Ya. Baru 2. Ya. Baru tambah 2. Ya. Baru tambah 2. Baik. Satu lagi. Satu lagi. Muka surat 253. Sebelah kiri atas sekali. Ahidah.
Ahida. Ahida boleh dengan makna ya mengetahui atau janji ya. Janji pun boleh. Ahida telah berjanji pun boleh. Ya, telah berjanji ia. Baik, kalau ahida, kalau isim tafdil macam mana ahida? Isim tafdil lebih janji. Hmm. Ya. Ahadu. Jangan bunyikan bawah. Naikkan atas. Ahadu. Ya. Lebih janji. Kalau isim mubalaghah macam mana? Ahadun. Ahadun. Ya. Hmm. Susah kan? Susah sikit ya. Dia punya pasal dia ain. Ain dengan ha. Memang susah. Cuba cari bahasa yang nipis-nipis kat bibir. Yang nipis-nipis kat bibir yang senang disebut ya. Mau ke surat 147. 147. 147. Baris yang daripada bawah 2, 4, 6, 7. Sebelah kanan. Daripada nombor 7. Salima yaslamu. Kan senang sebut Salima tu. Tadi ahadu kan susah sebut kan. Ya. Masuk ke tenggorok ya. Ya. Cari yang senang-senang kat bibir sebut ni. Salima. Salima senang je sebut kat bibir ya. Macam mana nak buat isim tabdil Salima? Aslamu. Apa makna aslamu? Apa maknanya selamat? Apa makna aslamu? Lebih selamat. Lebih selamat. Terlampau selamat. Macam mana nak buat? Salamun tambah alif tengah. Salamun. Tu makna terlampau selamat. Terlebih tersangat selamat atau terlampau selamat. Salamun. Last sekali, satu lagi muka surat 146. Tengah-tengah. Cuba cari perkataan salafa. Tengah-tengah. Salafa yaslupu. Tengah-tengah. Terdahulu. Yang mana terdahulu tu? Tengah-tengah. Sebelah kiri. Sebelah kiri tengah-tengah. 146 kiri tengah-tengah. Salafa yaslupu salapan. Selalu kita sebut ulama salaf. Ulama terdahulu. Ulama salaf. Ya, mana ulama terdahulu. Baik, kalau salafa, mana terdahulu. Kalau isim tabdil macam mana? Aslapu. Maknanya apa? Lebih terdahulu. Lebih terdahulu. Kalau nak jadikan mubalaghah, salafun. Apa makna? Apa makna? Tersangat dahulu. Tersangat terdahulu. Tersangat terdahulu. Macam itulah. Dia nak jadikan isim tabdil tambah alif pangkal. Kalau isim mubalaghah tambah alif tengah. Itu mubalaghah. Letak sabdu. Ya, jadilah dia mubalaghah.
Tafdil makna lebih, mubalaghah makna tersangat. Kalau Allah Ta'ala, maha. Kalau sifat tu Allah Ta'ala, atau kita terjemah maha. Macam tu. Ya. Baik, sampai situ dulu. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan ya, pelajaran hari ini. Rasanya pun dah ramai, dah pandai ni. Ya. Tambah satu. Sekarang dah sampai mubalaghah dah. Ya. Ya, yang pening itulah yang pandai sebenarnya. Ya.